Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang saya muliakan Tuan Imam, pengurusi jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Haji Zali telefon saya, mesej banyak kali untuk sampai sini. Saya pun main bercakap depan ni, tak kenal lagi pengurusi mana, Tok Imam jawatan kuasa masjid. Saya minta maaf tuan-tuan, main bercakap terus. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada jawatan kuasa masjid, Biro Dakwah dan seluruh jawatan kuasa daripada pengurusi sampailah kepada semua AJK kerana sudi untuk menjemput dan mengundang saya untuk hadir dalam masjid tuan-tuan yang indah ini, yang selama ni duk singgah solat bila lukuk ni singgah semayang. Masjid yang terbuka yang bagi saya cukup tenang. Yang kedua, insya-Allah pada malam ni dalam bahasa yang terbatas dengan SOP kita dalam tempoh PKPP ini, sikit saja kita akan bagi perkongsian pada tuan-tuan sebagai mukaddimah dan juga sebagai perkenalan. InsyaAllah pada malam ini sama-sama kita muhasabah. Bukan nak main mengajak tuan-tuan, tuan-tuan duk mengaji setiap malam dah, kuliah pun banyak. Muhasabah untuk diri saya dan kepada kita semua. Tujuan kita hidup di atas muka bumi ini, yang pada malam ni Allah Subhanahu wa taala juga bagi tazkirah kepada kita secara tak langsung. Kita ada sahabat kita yang sudah pun dipanggil dijemput ilahi, satu peringatan kepada kita yang kata hidup kita di muka bumi ni tak lama. Kita hanya singgah, yang kata di dunia ni singgah saja. Maka oleh kerana kita tahu yang kata tujuan hidup kita ni, matlamat kita bukan dunia tapi matlamat kita di akhirat, maka kita sebagai manusia perlu kepada tazkirah, peringatan. Maka insya-Allah saya nak mulakan pada malam ni dengan satu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dan dinilai oleh sebahagian ulama sebagai hadis yang sahih. Dalam hadis qudsi ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Bila sebut hadis qudsi, maknanya ucapan mai daripada Nabi, maksud daripada Allah.
Nabi kata innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani Adam, Allah kata wahai anak Adam, tafarragh li ibadati amla'u sadraka ghina. Dalam hadis qudusi ini Allah kata wahai anak Adam, tafarragh li ibadati, gelutlah, pulunlah buat ibadat dekat aku. Tafarragh ni orang Kedah kata gelut, pulun. Lagi dua ada nafas ni, lagi dua ada umur, lagi dua ada kesihatan, lagi dua ada nyawa, lagi dua ada kesempatan, lagi Allah Ta'ala duk bagi masa dekat kita ni. Tafarragh li ibadati, jangan bagi ada 1 second pun tak ada ibadat. Tertentu ni tuan-tuan duk dengar kuliah ni i'tikaf, ibadat. Sambil duk dengar tazkirah ni, hati duk zikir, ibadat. Sekali lagi nak sembahyang isyak berjemaah, selesai dengan sunat apa semua, ada pula solat jenazah, nak turun, nak langkah pergi turun, pergi ke tanah sana, nak pakai kasut, nak keluar daripada masjid, langkah dengan kaki kiri, ibadat. Pakai kasut dengan kaki kanan, ibadat. Berjalan naik kereta, baca doa, naik kenderaan, ibadat. Dalam perjalanan balik ada masa dia dah duk zikir lagi, ibadat. Nak buka baju, nak salin baju, nak pakai tidur, nak buka baju hak pakai semayang ni, keluar dulu dengan tangan kiri, tangan kanan bagi lah sekali, ibadat. Yang kata orang Islam ni hidup dia ibadat. Sebab tu kita kena main mengaji. Bila kita main mengaji, kita tahu nak macam mana nak bagi hidup kita jadi ibadat. Bila kita tak mengaji, hidup kita jadi biasa, tak ada apa. So oleh kerana itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam hadis qudusi ini, tafarragh li ibadati, jangan lepas peluang lagi ada umur ni buat ibadat. Ibadat ni tuan-tuan tak nanti yang ibadat khusus. Satu, sembahyang, untuk ibadat khusus kita. Ada ibadah yang umum. Kita nak makan jadi ibadah, kita nak tidur jadi ibadah, kita bangkit daripada tidur jadi ibadah, kita nak pergi ke pancung jadi ibadah, semua jadi ibadah. Kita mandi jadi ibadah, kita habis tu kita ambil wuduk apa semua ibadah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa istimewanya kalau orang Islam ni dia sentiasa pastikan hidup dia penuh dengan ibadah? Kita tengok janji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tafarragh li ibadati, gelutlah, pulunlah buat ibadat dekat aku, amla'u sadraka ghina, aku akan penuhkan dada hang rasa kaya. Ni kaya ni tuan-tuan bukan duk pada duit ringgit. Ada orang kaya tapi dia tak rasa dia kaya. Pasal apa? Pasal kaya itu tidak ada pada material, tapi dia ada pada jiwa. Ada orang duit ringgit tak banyak tapi berasa cukup, berasa kaya, berasa Allah Ta'ala bagi ni lebih pada orang. Dia rasa. Sebab tu tuan-tuan, cerita bab kaya ni tuan-tuan, ada orang Allah Ta'ala bagi kekayaan harta, kekayaan material, kekayaan duit ringgit, tapi dia duk rasa aku tak boleh buang masa, aku nak kena cari duit lagi. Nak main duduk dalam kuliah ni, bagi setengah orang dia rasa macam ish tak boleh. 1 jam ni macam-macam aku boleh buat. Nampak tak? Boleh tengok papan saham, boleh tengok macam-macam, boleh pergi berniaga, boleh buka kedai, boleh. Dia rasa tak boleh. 1 jam ni berharga. Masa tu mah, dia kata. Tuan-tuan, yang ni kita takut. Bila Allah Ta'ala tabuh dalam hati kita rasa kaya, maka syarat nak bagi rasa cukup dengan apa yang Tuhan bagi, kekayaan yang Tuhan bagi ni cukup bagi kita. Di samping kita ni bersyukur, dan kita boleh kongsi pula dengan orang, penuhkan hidup dengan ibadat. Satu. Bukan takat tu, Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sakat penuhkan dada kita dengan kekayaan. Allah kata dalam hadis qudusi ini, wa asuddu faqrak, dan aku, kata Allah, aku akan
tahankan, aku akan sekat kefakiran. Tak miskin. Tuan-tuan, orang tua-tua kita, tuan-tuan, besarkan anak-anak, kerja apa aja, ambil iktibar benda yang duk jadi dalam hidup kita. Orang tua-tua kita dulu, tuan-tuan, anak sampai 10 orang, 11 orang, 12 orang, motong getah ya. Sebelum pergi ke motong tu, sebelum nak turun pergi motong, sembahyang subuh apa semua, dia akan pastikan hak tu. Hak mak di rumah, dia dengan tugas dia akan pastikan anak dia bangkit, sembahyang apa semua, pakai baju sekolah, mandi apa semua, lepas tu pergi ke sekolah, sat lagi dengan mengaji Quran, sat lagi dengan sekolah agama petang, sat lagi dia tu kerja mak, masak makan apa semua. Orang tua dia kira lagi bangkit, nak turun motong, sembahyang apa semua, zikir apa, wirid apa betul, turun pergi motong apa semua, buat kerja halal, buat kerja halal. Apa hak Tuhan bagi, tak pernah bersungut. Apa hak Tuhan bagi, berasa cukup. Tuan-tuan, anak 10 orang, anak 11 orang, semua jadi orang. Apa maksud semua jadi orang? Semua bermanfaat untuk masyarakat. Baik hak sulung tu mengaji tinggi, hak nombor 2 pun mengaji tinggi, hak nombor 3 mengaji kokot, belah kulim saja pun jadi orang. Tak ada kau ada seorang kata gelincang ke jadi orang. Walaupun dalam 10-10 tu adalah seorang yang mengaji tak tinggi sangat, tu pun tuan-tuan, masyarakat duk tumpang, jadi tok imam, jadi tok bilal, jadi AJK masjid, jadi orang. Nama kata nak susah ni tak terlintas di hati. Tuan-tuan, dulu motong balik je pun, nak pegang note 100 ni tak ada. 100 ni kalau tahun 70-an, tahun 50-an, tahun 60-an, 80-an lah. Kalau 80-an pun 100 tu besar, tuan-tuan, terlalu besar. Pasal apa? Pasal Tuhan bagi rasa kaya. Kita hari ni, tuan-tuan, kekayaan ni banyak, melimpah ruah. Dengan income bulan-bulan duk ada 7-8 ribu, campur dengan orang perempuan pun duk kerja juga, campur dua-dua orang ni pergi belah ribu, duk tak cukup. Tuan-tuan, yang ni kita takut bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak tutupkan kehidupan kita daripada kefakiran, maka mata duk nampak tak cukup. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kata Allah, wa illa taf'al, tapi kalau hangpa tak buat lagu tu, apa maksud dia? Kalau hangpa tidak pastikan hidup hangpa penuh dengan ibadat, hidup ni tak mahu sebut, tuan-tuan, makan, minum, tidur, pakai, seronok, melancong, cuti, itu je. Kalau orang Islam, kita orang yang beriman, orang Islam ni hidup macam dengan orang tak beriman, sama aja, makan, minum, pergi kerja, balik, tidur, salin pakaian, baju apa semua, ada hujung minggu ke hujung bulan, ada masa pergi bercuti, melancong apa semua. Tak ada pun nak fikir dengan berjemaah masjid ke, dengan ibadat ke, dengan tuan-tuan. Kita ni duduk ke kampung ke duduk taman sudah lah, tuan-tuan. Kalau kita nampak lah jiran kita, tengok orang yang jenis tak peduli ibadat ni, kita pun kesian. Tak peduli, tuan-tuan. Kita nak abang Jumaat tapi bukan kata sembahyang berjemaah masjid ni, tuan-tuan, hak seminggu sekali fardu ain tu pun hidayah tak masuk. Wa illa taf'al, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, siapa yang hidup dia tak diisi dengan ibadah, kata Allah, mala'atu yadaika syughla, Allah Ta'ala akan penuhkan tangan hang ni akan penuh dengan kesibukan dunia. Syughla maksud dia sibuk. Sibuk ni tak tahu apa lah, habis sehari. Kita, tuan-tuan, kalau Tuhan bagi sibuk, tuan-tuan, habis sehari tak tahu apa, Quran tak baca lagi, jemaah masjid pun tak baik, sunat pun tak dapat, makan pun tak ada, sibuk, tuan-tuan. Sungguh cerita sibuk ni, tuan-tuan, kadang-kadang kita duduk saja kita fikir, Tuhan ni kalau bagi kita sibuk dengan dunia ni, tuan-tuan, bukan hak ibadat tak ada. Hak ibadat tak ada satu hal dah, makan pun tak ada. India
satu syekh ni, dia ni hidup susah aja, hidup biasa aja, tak kaya pun tuan-tuan, tapi makan Tuhan bagi ada masa, on time. Walaupun dia makan nasi telur kicap sampai Melaka patah, dia orang susah, tapi dia dah makan pagi, dia dah masa makan tengah hari, dia ada masa ibadat, dia dah main masjid, dia dah mengaji, dia bulan-bulan dia dapat bantuan rakyat. Tapi Tuhan bagi dekat dia rasa nikmat dengan dunia tu. Tuan-tuan, sibuk ni jangan buat main. Sebab tu ulama kata kesibukan yang dimasukkan dalam hadis ni tuan-tuan bukan biasa-biasa lah tuan-tuan, bukan tak ada buat ibadat, bukan tak ada semayang, bukan tak ada buat benda sunat, tapi sibuk ni sampai kadang hak hidup pun tak ada. Minta maaf sebut, anak tak ada tengok. Tak dan tengok anak kita mengaji apa, dalam beg sekolah dia ada apa, buku kerja sekolah buat ke ada, makan minum anak pun tak dan tanya, punya sibuknya. Ni yang kata wa illa taf'al mala'tu yadaika syughla. Siapa yang dia hidup tak macam orang beriman, tak ada fikir tentang ibadat, tak ada apa semua ni, Allah Ta'ala kata aku yang akan penuhkan dua tangan dia dengan kesibukan, sibuk dunia 24 jam tak ada apa. Tuan-tuan, ulama-ulama dulu kita mengaji, kita baca sejarah perjalanan ulama dulu tuan-tuan, hidup mereka barakah. Barakah ni apa dia? Ziyadatul khair. Itu barakah. Kita kata berkat. Barakah ni berkat, bukan si kanak berkat. Barakah ni maksud apa? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan pada satu benda, itu berkat. Ada orang sejam tak ada buat apa, ada orang sejam dan macam-macam, itu barakah nama dia. Ada orang 1 jam dan baca Quran dan hafaz Quran dan macam-macam, dan lagi sembahyang sunat, Tuhan bagi berkat. Padahal sama 24 jam, A pun 24 jam, B pun 24 jam, semua sama, tapi dia tak ada buat apa, dia ni macam-macam buat. Tuan-tuan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala umur 40 lebih sikit saja pun tuan-tuan, karang kitab yang kita baca hari ni, banyak kitab Imam Nawawi karang, tak ada baca semua. Kita kadang terfikir tuan-tuan, macam mana ulama-ulama ni, dia pun tak tidur ke, dia pun tak makan ke, dia pun tak ada masa berkeluarga ke? Ada. Makan macam kita, tidur manusia biasa. Bahkan Nabi SAW sebut, aku pun basyarun mislukum, aku manusia macam hamba, tapi barakah. Puasa sunat tu saya tanya dah ulama ni, menulis kitab ni tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan. Tak usah tengok ulama-ulama yang kita baca Imam Nawawi yang besar, tengok ulama alam Nusantara kita sudahlah. Jizali Syekh Idris Al-Marbawi, kita duk baca kitab Bahrul Mazi tu tuan-tuan. Tuan-tuan beli Bahrul Mazi tu, dia dekat-dekat nak sedepah tu, yang kata syarah Sunan Tirmizi, hadis Sunan Tirmizi tu disyarahkan dalam bahasa Melayu Jawi lama kita ni, kita boleh baca hari ni. Bahrul Mazi daripada jilid 1 sampai 22, dia ada 11 buku, satu pecah 2 juzuk, 2 jilid. Daripada 1 sampai 22, jilid 22 ada tuan-tuan, dan dia punya besar. Imam apa nama Syekh Idris Al-Marbawi almarhum rahimahullahu ta'ala, kita fikir bila tulis ni. Orang nak buat tesis PhD pun tuan-tuan, baru terbaik tu pun jenuh tulis. Berkat masalah ngaji di Mesir, masa mengaji ada, masa ibadat ada, masa solat ada, masa puasa sunat ada, masa qiraatul Quran, baca Quran ada, baca masa nak tulis kitab ada. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah, cerita ada masa, ada berkat ni kerana apa? Kerana Tuhan tak sibukkan kita dengan dunia. Kalau Tuhan sibukkan kita dengan dunia, apa pun tak ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Tuhan kata wa illa taf'al mala'tu yadaika syughla wa lam asudda faqra.
Siapa yang tak penuhkan hidup dia dengan ibadat, maka aku akan penuhkan dua tangan dia dengan kesibukan, dan aku tidak akan tutup hidup dia daripada kefakiran. Dia duk rasa tak cukup tu lah, duk rasa fakir tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hadis ni nampak ringkas, hadis sahih riwayat At-Tirmizi, tapi pengajaran dia sangat besar. Dalam sebuah hadis yang lain, hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata, ya bani Adam, wahai anak Adam, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Tuhan cipta kita ni tujuan dia buat ibadat, jangan main-main. Tuhan kata, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Aku cipta hang wahai manusia, wahai anak Adam, tujuan dia illa liya'budun, kerana nak buat ibadat, bukan kerana lain. Allah cipta para malaikat kerana apa? Ada tujuan penciptaan malaikat. Allah cipta lembu, haiwan, binatang kerana apa? Ada tujuan mereka, Tuhan cipta mereka. Hatta tuan-tuan, Allah cipta binatang yang kita tengok jijik, lalat, duk hurung apa bangkai, pun ada tujuan penciptaan dia. Tujuan dia tu. Allah cipta ulat yang nampak kotornya ulat. Ulat tu ada tujuan dia. Kita ada tujuan. Kau kita rasa kita tak ada tujuan? Tiap-tiap makhluk hak Tuhan cipta ni ada tujuan dia. Tuan-tuan tengok jalan-jalan, tengok anjing ke kucing mampus, selang berapa hari perut dia lagu duk kembung, pecah perut tu, keluar ulat-ulat. Ulat tu Tuhan cipta untuk apa? Kalau Tuhan tak cipta ulat tu, jenuh tuan. Tak habis bangkai tu duk satu. Allah cipta setiap makhluk dia ada tujuan. Allah cipta kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang tu kita kena ingat. Allah cipta kita, tujuan dia adalah untuk buat ibadat. Maka Tuhan kata, wahai anak Adam, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Aku cipta hang kerana nak buat ibadat. Kalau dia, aku tak cipta hang. Kalau takat nak cipta makan, tidur semua tu, tak masuk tuan-tuan, makhluk lain pun sama. Ayam, lembu, kambing, binatang pun buat macam tu. Allah cipta kita, tujuan dia untuk kita ibadat kepada dia. Maka jangan main. Tuhan kata, wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab, dan aku sudah pun bahagikan rezeki hang, dah tertulis dah. Kita tuan-tuan duk 40 hari dalam rahim mak kita, tertulis dah pun rezeki kita. Lah kita duk hidup lagi pasal apa tuan? Pasal rezeki kita tak habis lagi. Tu mau ingat. Guru saya mengajak dulu. Cukup berkesan rasa sampai lah. Kata tu, agak-agak kita lah duk hidup lagi pasal apa? Macam-macam jawapan mai. Kata lagu tu lah, duk sihat lagi, kita macam-macam. Tak, kita duk hidup lagi kerana rezeki kita tak habis lagi. Faham tak? Saya tak tahu rezeki hak Tuhan tak rasa banyak mana, tak tahu. 2 hari lepas dapat berita, kawan sama-sama duk ni tak ada rezeki dia dekat tu. Dalam bahasa mudah tuan-tuan, kalau kita boleh tulis rezeki itu dalam bentuk angka, dia ni rezeki dia 10, dia ni rezeki dia 8, macam tu lah analogi. Dia ni rezeki dia 6, umur mereka sama. A ni duk hidup lagi kerana baru pakai 8, ada lagi 2, tak habis lagi. Kalau dah habis dah, wa qasamtu laka rizqaka, aku bahagi siap dah rezeki, umur, kebahagiaan, zuriat, keturunan, makan minum, duit ringgit, tulis siap dah pun. Dah hidup lagi, duk nafas lagi. Kerana apa? Kerana hak Tuhan nak suruh kita makan tu tak habis lagi. Tuhan nak bagi kita hirup udara, oksigen dia tak habis lagi guna, duk guna lagi. Tapi kalau dah tertulis dah sampai masa dah, sampai tang tukok tu memang habis dah rezeki kita, tekat tu hak kita. Kita tak boleh kata pasal apa aku 45 aja, kawan aku sama-sama sekelas dengan aku sampai 65. Tak boleh. Tuhan sebut wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Dah aku dah bahagi dah rezeki semua dekat hamba-hamba aku. Tak usah duk roplah, duk letih-letih dah.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, fa in radita bima qasamtu lak, kalau sekiranya hang redha dengan apa yang tu aku dah bahagi dekat hang, Tuhan kata arahtu qalbaka wa badanak, aku akan bagi badan hang rasa rehat, berasa tenang, badan berasa sihat elok, berasa tenang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, wa kunta indi mahmuda, dan hang duduk di sisi aku sebagai orang yang terpuji. Tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tu mukadimah hadis kita tu. Kita nak baca ni tuan-tuan, yang sebenarnya saya nak bawa kisah-kisah para sahabat dan para salafus soleh yang hebat-hebat. Tujuan dia motivasi kat saya dan kita semua tuan-tuan. Saya nak bawa beberapa cerita sahabat ni, kok-koklah Allah Ta'ala bagi satu inspirasi kat kita hak main pada malam ni. Aku nak jadi macam tu. Hak depan saya ni ada umur 70-an, ada 60-an, ada 50-an. InsyaAllah kita nanti bawa main cerita sesuai dengan umur kita. Hatta hak umur belah 15 ke atas, PKP kan, 15 ke atas. Kalau ada malam ni pun tuan-tuan, belasan tahun yang ada malam ni pun, kita nak buat cerita siapa di kalangan para sahabat. Kalau kita boleh ambil idola kita, kerana para sahabat ni tuan-tuan, mereka faham tujuan hidup. Batu hadis muqaddimah saya baca, nombor satu, kita kena faham tujuan hidup kita. Kalau kita faham, maka jadilah kita seperti orang-orang dulu yang hebat-hebat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah, saya nak mulakan dengan cerita anak angkat Nabi SAW yang ada anak yang bernama Usamah. Selalu kita dengar cerita Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Kedua-dua ni adalah sahabat. Usamah bin Zaid ini, Zaid bin Harithah ni anak angkat Nabi. So anak angkat Nabi ada anak nama Usamah. Dua-dua Nabi cukup sayang. Nabi cukup sayang dekat Zaid, Nabi cukup sayang dekat Usamah. Apa hebatnya Usamah ni? Inspirasi anak muda. Kalau ada dalam majlis kita pada malam ni satu orang anak muda berumur 17 tahun atau 18 tahun atau 19 tahun, tuan-tuan yakinlah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma diangkat untuk menjadi panglima perang dalam satu peperangan yang besar untuk menghadapi tentera Rom Bizantin. Kata ulama tarikh, umur Usamah pada ketika itu sekitar lebih kurang 18 tahun. Padahal dalam pasukan tentera itu, dalam pasukan tu ada siapa? Ada Sayyidina Umar Al-Khattab. Ada siapa? Ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi Nabi angkat siapa? Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhu. Hebat yang kata para sahabat. Kehebatan para sahabat ni tuan-tuan bukan setakat memimpin di medan jihad kerana kekuatan mereka. Ibadat pun hebat. Ibadat hebat, baca Quran hebat tuan-tuan. Kalau kita baca kisah sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, baca Quran masya-Allah tuan-tuan, sehingga Nabi kata siapa nak baca Quran, yang Quran itu seperti baru turun. Nampaklah pengiktirafan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi SAW kata apa? Siapa yang nak baca Quran seperti mana Quran itu baru turun, ratban kama nazala atau kama qala, basah lagi seperti baru turun. Kita azan dulu noh. Tak ya, turun. Ratban kama nazala, basah lagi macam seolah-olah baru dia turun. Maka bacalah qiraat Abdullah bin Mas'ud. Ramai begitu. Ubay bin Ka'ab baca Quran sedap, Sayyidina Abu Bakar baca Quran sedap, Uthman bin Affan baca Quran sedap. Tapi ada keistimewaan Abdullah bin Mas'ud, sehingga Nabi kata siapa baca Quran, nak baca Quran macam aku baru dapat daripada Jibril alaihi salam, baru sangat turun, duk segar lagi, duk basah lagi, duk baru lagi, bacalah qiraati ibnu ummi abdin. Nabi rujuk kepada siapa? Abdullah bin Mas'ud. Anak muda yang hebat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini tuan-tuan, orang baik. Saya kongsi sikit je, kalau nak baca panjang.
orang baik sebelum Islam baik dah. Sebab tu tuan-tuan kalau tengok orang-orang bukan Islam yang baik-baik, doa Allah Ta'ala bagi hidayah kat dia. Ya Allah kesian, terus tangan, ya Allah kesian dekat dia. Ya Allah, John ni baik sungguh orang dia. Dia tak Islam pun, tapi baik dia mengalahkan jiran aku hak Islam. Ada kita jumpa tuan-tuan, kita duduk rumah taman, kita dapat jiran yang bukan Islam, baik ni ya Allah Ta'ala Tuhan yang tahu. Kalau kita susah ada tuan-tuan, habaq je dia ditolong. Tuan-tuan, ada cerita berkaitan dengan orang baik sebelum Islam. Kalau baik tuan-tuan, insya-Allah mudah nak dapat hidayah. Itu cerita Abdullah bin Mas'ud. Kita baca kisah anak muda yang bernama Sayyidina Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Luar biasa. Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu ini orang Mekah. Orang antara sahabat awal yang masuk Islam. Waktu orang Islam dia kena siksa lagi, dia Mekah, dia masuk Islam. Siapa Mus'ab ibn Umair? Kalau ada dalam majlis kita ni orang muda yang anak kepada Tan Sri, anak kepada Datuk Sri, anak kepada orang kaya, anak kepada korporat, anak kepada broker saham, anak kepada orang-orang kaya ni, kalau ada, ini dia orang anak orang kaya. Tapi untuk Islam tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah, Mus'ab ibn Umair ni kalau kita boleh sebut hidup dalam mahligai. Pak dia orang kaya dalam Mekah. Umair ni kaya. Dia anak kesayangan. Apa yang dia mau, pak dan mak dia akan usaha bagi dia dapat. Dia hidup senang, dilingkari dengan kekayaan dunia. Allah, kita kalau hidup macam tu tuan-tuan, tak payah fikir apalah. Buka-buka pintu rumah, Ferrari sebiji. Dengap pun hari. Kereta Lamborghini, bukan pintu buka kat tu, buka terbang naik ke atas. Kaya tu nak kata kaya sebut. Masuk dalam rumah tuan-tuan, tak payah naik tangga, ada lift naik. Tu kira kaya dah lah dalam kita tu. Mus'ab ibn Umair ni, kalau pak dia tahu dalam Mekah ada anak orang lain pakai baju yang lebih mahal daripada anak dia, dia akan perintahkan khadam hampir ke satu tempat tu, hampir ke Syam, hampir ke mana, pergi beli baju hak macam anak dia ni pakai. Kaya tak? Tapi Allah Ta'ala yang kata, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Mana-mana orang yang Tuhan nak campak hidayah, nak bagi hidayah dekat dia, yashrah sadrahu lil Islam, dada dia akan terbuka lapang untuk terima Islam. Tuhan sebut, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Mus'ab ibn Umair tuan-tuan, Allah Ta'ala buka hati dia luas untuk terima Islam. Kekayaan pak dia sikit habuk tak bagi kesan kat dia. Mak dia mogok lapang, kata Mus'ab, hang kalau ikut Muhammad yang dia kata gila tu, aku tak makan Mus'ab. Mak dia kata. Apa kata Sayyidina Mus'ab? Mak nak suruh cik tinggal agama yang benar ni. Cik nak beritahu, kalau mak lapang tak makan mati, butuh hidup balik. Mak nak mogok lagi mati, nama kata cik tinggal Islam tak tinggal. Bukan nak derhaka mak oi, tapi ni agama hak betul. Mai kita masuk Islam. Ni Sayyidina Mus'ab bin Umair tuan-tuan. Apa hebatnya Sayyidina Mus'ab ini, Nabi SAW hantar Mus'ab ibn Umair sebelum hijrah orang Islam, sebelum hijrah Nabi, sebelum hijrah Muhajirin ni, Nabi hantar tok guru orang Madinah, nama dia Mus'ab bin Umair. Tuan-tuan kalau main mengajar tuan-tuan, kadang-kadang umur baru 18, 19, alim, mengaji di Yala, mengaji di Patani, mengaji di Sudan, mengaji di Mekah, mengaji di mana. Orang kata anak siapa ni? Anak sekian-sekian, anak umur berapa? Baru 21. Ish, alim sungguh anak. Kita jangan heran. Ada orang Tuhan bagi ilmu usia muda. Ada orang Tuhan bagi alim usia tua sikit.
Ulama pun macam tu. Ada ulama-ulama yang bila dia senior sikit, dia alim, tapi Tuhan bagi, Tuhan nak bagi. Wa man arada, siapa yang Tuhan nak kebaikan dekat dia, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, Tuhan bagi dia faham agama. Mus'ab bin Umair ni Nabi hantar jadi duta ilmu, tok guru orang Madinah. Sebelum Nabi sampai Madinah, Mus'ab pergi ajak orang Madinah tentang Islam. Mana bukan calang sahabat. Sebelum Nabi hijrah dan Muhajirin hijrah, Mus'ab pergi dulu. Siapa dia yang bergandingan dengan Sayyidina Mus'ab? Iaitu sepupu kepada Khadijah, juga dia beradik Nabi. Yang buta mata dia Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ini pun tok guru orang Madinah, dihantar oleh Nabi untuk mengajak Quran, mengajak Islam, ajak orang Madinah tentang Islam sebelum Nabi sampai. Orang muda. Satu anak muda, satu buta mata dia. Ya tuan-tuan, betul mengaji di Mesir dulu tuan-tuan, mengaji bidang Quran, tok guru buta banyak. Saya tok guru saya buta. Hak menghafal Quran ni buta. Kalau di Mesir hak hafaz Quran yang hebat-hebat ingatan ni, ingat sesungguh-sungguh ingat ni, buta. Buta kecil, daripada kecil buta. Tuan-tuan tahu ni, buku ni, kitab ni kita buka, dia tak payah hasil dia buta. Dia cuma tanya je, berhenti hak bulan lepas di mana. Kita nanti habang, kita pun baca dia punya ayat dalam buku kitab tu. Okey, cukup. Dia baca. Allah Ta'ala bagi. Baik. Mus'ab ibnu Umair ini Allah takdirkan sudah hidup dia dengan syahid di jalan Allah. Tu anak muda yang hebat, syahid dalam peperangan Uhud. Yang jenazah Sayyidina Mus'ab ini sedih, nak beritahu kata serba tak cukup. Anak orang kaya tuan-tuan, kerana ikut Islam, ikut Nabi SAW, tinggal kekayaan pak dia, susah hidup dia di Madinah tuan. Dia masuk dalam Masjid Nabawi, Nabi teriak. Seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam satu hadis, Nabi kata, cuba tengok Mus'ab tu. Semua sahabat tengok. Tu anak orang kaya tu, Nabi kata dulu tu, tapi kerana Islam dia tinggal lagu tu je. Baju yang dipakai oleh Sayyidina Mus'ab tak bersalin. Kalau terkoyak ditampung dengan kulit-kulit binatang dan sebagainya. Tu dia. Waktu syahid nak disemadikan jenazah dia, pakaian yang ada dekat Mus'ab itu tak ada. Yang ada adalah sehelai pakaian yang kalau ditutup di kepala terbuka kaki, yang kalau ditutup kaki terbuka kepala. Akhirnya Nabi kata apa? Tutup di bahagian kepala, cari daun-daun kering, ditutup di bahagian kaki. Itu Mus'ab bin Umair yang kita baca sampai malam ni. 1400 tahun dah cerita. Orang duk ingat nama dia. Hebat sahabat Nabi tuan-tuan, luar biasa. Sama seumpama itu kisah para sahabat yang lain, yang kalaupun Allah takdirkan mereka para sahabat ni buta mata dia, tapi nama kata nak tinggal perjuangan Islam, tak tinggal. Abdullah bin Ummi Maktum buta mata. Cerita buta, para sahabat yang buta ini, muazzin Nabi duk azan bergandingan dengan Sayyidina Bilal. Abdullah bin Ummi Maktum sepanjang hayat Nabi memang tak pernah keluar perang pasal buta. Nak keluar perang ke mana, nak pergi cari musuh ke mana, mata tak nampak. Maka tinggal Abdullah bin Ummi Maktum itu di Madinah. Jadi apa? Jadi wakil Nabi SAW waktu Nabi keluar berjihad. Ni dia wakil, jaga orang Madinah. Nak rujuk agama apa, rujuk kat Abdullah ni. Tapi nak habaq tuan-tuan, semangat roh jihad ni dia tak padam. Dia tak padam. Nabi wafat, naik Sayyidina Abu Bakar. Pun sama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sama seperti mana Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar pun sama. Abdullah bin Ummi Maktum di Madinah, sahabat dia keluar berjihad. Tapi sampai kepada zaman Sayyidina Umar, wilayah Islam nak dibuka lagi. Islam sudah tersebar dengan sangat luas. Dia kata, aku ni tak ada peluang langsung nak keluar berjihad. Padahal tuan-tuan kalau baca dalam satu hadis, ayat Quran yang turun kerana Abdullah bin Ummi Maktum bukan setakat surah Abasa wa Tawalla yang awal 16 ayat saja, bukan.
Itu memang teguran daripada Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana berpaling daripada Abdullah bin Umi Maktum. Kerana Nabi duduk tengah layan pembesar-pembesar Mekah. Dia duduk main tanya dekat Nabi soal agama. Nabi bukan tak mau jawab, lain kali lah. Tapi dia buta, mana dia nampak? Anja'ahul a'ma, telah datang kepada kamu satu orang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, kamu tak tahu wahai Muhammad, mudah-mudahan mungkin saja dia ni nak menyucikan diri dia, nak tazkiyah. Nabi paling muka kerana Nabi nak layan pembesar Mekah ni, kok nak bagi depa masuk Islam. Abdullah bin Maktum duk, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nabi kata kacau sungguh, aku duk sembang dengan pembesar-pembesar ni. Turun wahyu Allah, abasa wa tawalla, telah bermasam muka Muhammad dan berpaling dia daripada Abdullah. Tuhan tegur sampai ayat 16. Tapi ada lagi satu ayat yang mungkin jarang kita dengar. Ada ayat yang turun berkaitan Abdullah bin Umi Maktum kerana dia tak puas hati bila turun daripada surah An-Nisa. Allah kata la yastawil qa'iduna minal mu'minin wal mujahiduna fi sabilillah. Tidak sama orang beriman yang duk tak keluar perang dengan orang yang keluar berjihad di jalan Allah. Tak sama darjat dua ni. Bila dia dengar lagu tuan-tuan tak tidur malam. Sahabat ni Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu ni, tuan-tuan tak lena dia tuan-tuan. Pasal ayat Quran hak baru turun kata tak sama sekali-kali al-qa'iduna, hak duduk tak keluar perang, wal mujahiduna fi sabilillah, yang ni keluar perang. Ni tak sama, dengar tak sama, tu tak syok. Padahal dia tak pergi kerana buta. Kita kalau uzur, tak uzur pun dan uzur lah. Dan sakit perut. Nampak? Akhirnya dia mai tanya Nabi SAW. Waktu Abdullah bin Umi Maktum ni mai tanya Nabi SAW, waktu itu ada sahabat katibul wahyi, ada penulis wahyu Nabi SAW yang bernama siapa? Yang bernama, yang kita selalu baca kisah sahabat yang hebat ni, katibul wahyi. Dia duduk ada di tepi Nabi SAW. Mai Abdullah bin Umi Maktum tanya, ya Rasulullah, betul ke aku dengar ada ayat Quran yang turun sebut tak sama hak tak keluar perang dengan keluar perang? Aku dengar sahabat-sahabat baca ayat tu. Dia kata betul. Tapi dia kata aku nak keluar perang ke mana? Kalau betul aku nak keluar ke nak pergi sama? Dia kata tak boleh pasal buta. Doa Tuhan kata tak sama, aku tak mau. Zaid bin Thabit, penulis wahyu Nabi, duduk di sebelah Nabi. Tiba-tiba kata Zaid bin Thabit, ketika itu paha Rasulullah itu bertepatan dengan paha aku, duduk rapat-rapat aku tu. Tiba-tiba aku rasa berat sungguh paha Nabi SAW. Turun wahyu Allah, layan permintaan Abdullah bin Umi Maktum ni. Nabi terdiam sat. Kemudian daripada tu Nabi sedang balik. Nabi beralih dekat Zaid bin Thabit. Nabi kata, wahai Zaid, sambung ayat ni, tulis la yastawil qa'iduna minal mu'minin, tambah ghairu ulid darar. Hatu tambah hatu, ghairu ulid darar maksud apa? No excuse. Orang putih kira tak sama orang yang beriman saja tak mau keluar perang, yang tak ada darurat. Tambah tu, tak ada darurat. Abdullah bin Umi Maktum tak termasuk dalam ayat tu. Pasal apa? Pasal dia darurat. Tuan-tuan tengok hebatnya para sahabat ni. Kita baca kisah para sahabat, tuan-tuan, luar biasa. Buta mata, hati dia jelek. Buta mata, jihad dia sangat tinggi. Ayat itu sudah menjadi, kita kata ibarat macam satu tiket lah, satu kemaafan daripada Allah untuk Abdullah bin Umi Maktum. Tak payah keluar perang pasal hang darurat, buta, tak payah. Cukup dah ayat tu jadi jawapan. Tapi tuan-tuan tengok lah, bila sampai zaman Sayyidina Umar Al-Khattab dalam peperangan Qadisiyah, dia pakai siap-siap dengan baju besi, dengan pakaian perang, duk sebaris dengan tentera hak pergi perang. Umar kata, siapa ni?
Cara berjalan pun tahu. Jalan bukan orang celik ni. Tengok-tengok, buka-buka perisai topi ni. Oi, Abdullah pasal apa ni nak pergi? Dia kata aku dah pakai dah nak pergi ya. Tak pernah di zaman Rasulullah sekali pun hang keluar perang. Tak pernah zaman Abu Bakar As-Siddiq hang keluar perang. Takkanlah aku nak izinkan hang keluar perang. Nanti aku ni buat benda yang Nabi tak buat. Abdullah bin Umi Maktum meyakinkan Umar Al-Khattab. Dia kata apa? Wahai Amirul Mukminin, aku keluar perang bukan nak perang duk tikam musuh, aku tak nampak. Nak angkat pedang bunuh orang, aku tak nampak. Nak tarik anak panah pun aku tak tahu tala ke mana. Lah ni bagi aku pegang panji Islam. Panji Islam tu pegang. Pasal apa? Pasal apa jadi kepada tentera Islam ni? Dia kata, aku ni buta, aku ada kelebihan. Apa kelebihan hang? Aku tak lari. Kemahiran. Tentera Islam kena macam mana pun pemegang panji tak lari. Panji tu dia kekuatan Islam. Umar kata betul juga. Aku tak lari, dia kata. Tapi kalau hang bagi kat orang celik-celik, tengok lagu nak kalah Allah, unduklah sikit. Tapi aku tak lari. Akhirnya tak sudah Sayyidina Umar benarkan. Keluarlah dia berjihad di jalan Allah. Tuan-tuan, Allah nak mentakdirkan, Allah nak takdirkan untuk pengajaran kat kita. Ni kita nak bentuk. Allah takdirkan kematian syahidnya Abdullah bin Umi Maktum, buta matanya, keluar berjihad di jalan Allah. Bukan sempurna panca indera macam kita, kerana jadi tazkirah pengajaran kat kita. Kita nak bagi alasan pada depan Allah, cari tangga masjid dah jumpa. Kita nak bagi alasan apa ke Allah, kalau kita cari nak masjid, nak main sembahyang jemaah tak jumpa. Tak ada alasan. Kata ulama, kisah seumpama tu menjadi pengajaran besar kepada kita. Kalau sahabat Nabi yang OKU, orang kelainan upaya, buta mata sejak lahir, tidak wajib keluar berperang dan berjihad, apa susah-susah nak fikir, nak pulun, nak keluar juga? Tuhan saja takdirkan benda ni untuk pengajaran kat kita. Akhirnya bila peperangan selesai, tentera Islam duk kumpul jenazah-jenazah orang Islam, terjumpa jenazah Abdullah bin Umi Maktum. Dia tunaikan janji dia. Apa janji dia? Apa jadi dekat aku, hidup ke mati ke, panji aku dakat. Tu dia sahabat. Guru kami waktu mengajar dulu tuan-tuan, baca cerita Abdullah bin Maktum ni, ayat mata turun tak berhenti. Pasal apa? Luar biasa. Para sahabat ni luar biasa. Dia sampai akhir hayat dia, dah dia pegang janji dengan khalifah. Jenazah dijumpai dalam keadaan panji Islam didakap oleh Abdullah bin Umi Maktum. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ni para sahabat Nabi. Allah Subhanahu wa taala hantar ikon-ikon macam ni, role model macam ni untuk kita ambil iktibar. Sama ada para sahabat itu muda, atau mereka sempurna panca indera, atau tak sempurna, atau mereka tua, semua para sahabat sumbangan mereka luar biasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh tahu dulu sikit lagi. Kerana kita pun ada jenazah yang dah tunggu, tak elok kita lengah-lengahkan. Penutup ni tuan-tuan, akhir sekali insya-Allah penutup. Kalau ada rezeki di lain waktu, insya-Allah kita jumpa lagi. Akhir sekali tuan-tuan, nombor satu. Tiap-tiap kita ni tuan-tuan, tiap-tiap kita ni, nombor satu, faham matlamat hidup kita yang saya sebut awal. Yang kedua, setiap kita, tak kira muda, tua, sempurna panca indera dan sebagainya. Yang kedua ni tuan-tuan, kita pastikan bahawa kita ada sumbangan untuk Islam. Ada sumbangan. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tiap-tiap kita kena jadi penggerak kepada dakwah Islam yang ada ni insya-Allah. Saya kira cukup tiga tu kesimpulan kita dengan apa yang kita dapat dengar pada malam ni. Mudah-mudahan menjadi iktibar pengajaran kepada kita dalam pengisian yang ringkas ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ni menjadi satu iktibar pada kita untuk kita beramal dalam hidup kita. Saya kira cukup sekadar itu. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.